Assalamualaikum, saya Nur Ainatul Shazrin binti Asmaruddin dan rakan-rakan saya ingin membentangkan tentang politik dan pemerintahan negara mengikut perspektif Islam. Yang pertama, saya akan huraikan tentang pengenalan. Kedudukan pengadilan qada khususnya berkaitan rapat dengan kedudukan Imamah Kubra, pengurusan maha kuasa yang dipegang dalam hal ini oleh para khalifah dengan pelbagai peringkat keadilan. Seterusnya, kita akan menyaksikan realiti yang jelas berbeza dengan keadaan Islam pada zaman dahulu. Perbezaan ini dicontohi oleh kejayaan penguasaan sekularisme dalam alam kehidupan seharian. Interaksi umat Islam antara satu sama lain telah berubah secara dramatik memihak kepada Islam. Akhir sekali, kini hampir adil untuk mengatakan bahawa peranan agama hampir tidak melebihi had individu, melainkan kita ingin mengecualikan beberapa komuniti Islam, termasuk mereka dari Timur Tengah yang mempunyai tahap pematuhan dan pengaruh yang serupa. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang objektif kajian. Objektif yang pertama ialah mengenal pasti konsep umum merangkumi definisi politik dalam Islam, dalil politik dalam Islam dan tujuan. Objektif yang kedua ialah membincangkan definisi perlembagaan. Dan akhir sekali, menerangkan tentang dapatan dan perbincangan politik dalam Islam. Seterusnya, metodologi kajian. Kajian ini telah kami jalankan dengan beberapa cara, iaitu salah satunya secara pengumpulan data melalui Google Form yang diberikan kepada pelajar UiTM. Kami juga telah memanfaatkan responden daripada data dan maklumat yang kami dapat, maklumat tambahan dari laman sesawang yang berkaitan dengan tajuk kajian tugasan kami sebagai bahan rujukan. Dengan adanya pengumpulan data yang kami terima, kami telah dapati setiap pelajar mempunyai pandangan serta pendapat berbeza politik dan pemerintahan Malaysia dari segi perspektif Islam. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Adriana binti Azmi dan saya akan menerangkan tentang literasi kajian. Islam dalam perlembagaan merupakan isu penting kerana isu ini berkait rapat dengan pegangan dan majoriti rakyat Malaysia. Isu ini juga sensitif kerana orang Melayu merasakan agama tidak boleh diceraikan daripada kehidupan seharian mereka. Dalam Islam, politik adalah persekitaran untuk matlamat terbesar kehidupan. Matlamatnya adalah untuk berseronok dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika seluruh hidup ini adalah untuk keredaan Allah, maka tiada siapa yang akan berkata, sesetengah matlamat membenarkan segalanya. Dalil yang sesuai untuk politik dalam Islam ialah Rasulullah SAW sendiri menggunakan kata politik, siasah dalam sabdanya. Adalah Bani Israel, mereka diurusi siasah urusannya oleh para Nabi. Tasusuhumulan biyah. Ketika seorang Nabi wafat, Nabi yang lain datang menggantinya. Tidak ada Nabi setelahku, namun akan ada banyak para khalifah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jelaslah bahawa politik atau siasah itu adalah urusan masyarakat. Rasulullah SAW sendiri bersabda, sesiapa sahaja yang bangun di pagi hari dan dia hanya memperhatikan urusan dunianya, maka orang tersebut tidak berguna apa-apa di sisi Allah. Dan barang siapa yang tidak memperhatikan urusan kaum muslimin, maka tidak ada termasuk golongan mereka, iaitu kaum muslimin. Hadis riwayat Tabarani. Seterusnya, pendapat atau carangan. Politik merangkumi pelbagai makna dalam setiap kehidupan manusia yang telah disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya melalui hukum yang telah ditetapkan. Abdul Wahab Khalaf telah menyatakan negara Islam digalakkan mengurus pentadbiran dengan baik agar ia dapat menghindari daripada kemudaratan, iaitu tidak melangkaui
ketetapan yang telah ditetapkan oleh syarak. Selain itu, Dr. Yusuf Al-Qardawi juga berpendapat seorang hamba dengan Tuhannya merangkumi hubungan seseorang pemerintah dengan rakyatnya. Ini bermaksud pemerintahan negara yang baik akan menjamin kemaslahatan bagi negara dan menghindari kemudaratan bagi negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Muhammad bin Jubair. Nombor metrik ialah 2021107829. Saya ingin membentangkan perkenaan kesimpulan. Ciri-ciri minimum sebuah negara Islam haruslah ia dipimpin oleh seorang ketua negara beragama Islam, dan pentadbiran negara juga harus dikuasai oleh umat Islam. Manakala negara tersebut pula haruslah didiami oleh majoriti umat Islam, sekaligus mereka bebas mengamal dan melaksanakan semua tuntutan syariat Islam dengan penuh keamanan. Bab ini telah menjelaskan kedaulatan dan kekuatan dalam kerajaan Islam amatlah penting pada sebuah negara. Ini kerana hak kekal negara Islam untuk mencipta perlembagaan kepada umat Islam yang bersifat abadi, dan manusia tidak berkuasa boleh mengubah apa yang telah diberikan dengan kesempurnaan yang Allah telah tetapkan. Sekian, terima kasih.